Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 15 Jun 2020. Tiada kes baharu positif COVID-19 di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kekal 358. Kumulatif sembuh juga kekal 341 kes apabila tiada kes sembuh dicatatkan. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 10 pesakit masih dirawat dalam wad, iaitu masing-masing 2 pesakit di Kota Kinabalu, Tuaran, Penampang dan Beaufort. Manakala masing-masing 1 di Tawau dan Pitas. Jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 orang, iaitu 4 di Kota Kinabalu serta masing-masing 1 kematian di Tawau, Keningau dan Tambunan. Dalam pada itu, anggota Kesihatan Penampang dan Putatan giat menjalankan saringan bersasar di Pasar Pemborong Sayur di Penampang berikutan 1 kes baharu positif COVID-19 dikesan di daerah Penampang melibatkan seorang wanita bukan warga negara Sabtu lalu. Saringan itu menyasarkan pengambilan 260 sampel melibatkan peniaga, pemilik kedai dan pekerja di pasar tersebut. Saringan dijalankan melibatkan 2 jenis ujian iaitu ujian makmal rapid test kit dan ujian swab COVID-19 bagi mendapatkan antibodi dan antigen. Seramai 21 orang kaki tangan Kementerian Kesihatan terdiri pasukan pejabat kesihatan Penampang, Klinik Kesihatan Putatan dan Klinik Kesihatan Penampang terlibat menjalankan saringan berkenaan. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi memberitahu ujian saringan bersasar akan dijalankan secara berterusan. Kementerian Dalam Negeri KDN akan melakukan regularisasi dokumen pendatang asing tanpa izin parti di Sabah bagi memudahkan proses mengenal pasti status parti. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata langkah itu penting untuk membolehkan kerajaan menghubungi kedutaan negara terlibat dan meminta mereka mengeluarkan dokumen perjalanan lengkap kepada rakyat masing-masing. If they can have a proper document, they can work here in our country. Tetapi bertaraf warga negara asing seperti pekerja asing yang berdaftar. This is our strategy to make sure after this boleh kerja tetapi engkau pekerja daripada luar negara. It is not dia macam orang Malaysia yang masuk Singapura bekerja lah. Datuk Seri Hamzah berkata demikian dalam sidang media di Pusat Tahanan Sementara Mangkatal, Kota Kinabalu. Jelasnya lagi, buat masa ini KDN akan memfokuskan kepada IMM 13 dan tidak ada keperluan untuk wujudkan satu lagi dokumen baharu kerana tindakan tersebut akan mengundang kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Daripada HIF 22 kad burung-burung dan sijil banci. Jadi kita nak perbetulkan supaya hanya tinggal satu saja kad yang boleh digunakan. The rest itu dibatalkan. That should be the way. That was our strategy. Terdapat kira-kira 136,000 pemegang dokumen termasuk IMM 13, kad burung-burung dan sijil banci di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memperuntukkan 9.04 juta ringgit bagi projek khas perumahan nelayan dan membaik pulih jeti nelayan di Sabah. Daripada jumlah itu, 1.8 juta ringgit diperuntukkan untuk membaik pulih 152 rumah nelayan di Beluran yang dilaksana secara gotong royong oleh Persatuan Nelayan Kawasan Beluran. Menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi berkata sebanyak RM150,000 lagi turut diperuntukkan untuk membaik pulih 3 buah jeti iaitu Jeti Nelayan Beluran, Jeti Kampung Seri Menanti dan Jeti Kampung Muanat 2 Beluran. Dan tentu sekali kita akan melihat keperluan untuk program baik pulih rumah nelayan ini di expanded di daerah lain, bukan saja di Beluran tapi di kawasan-kawasan perkampungan nelayan yang lain di negeri Sabah. So kita akan gunakan dana yang ada di LKM ini untuk tujuan tersebut dan untuk melaksanakan pembinaan seperti yang dihasratkan oleh LKM.
Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan ke tapak cadangan pembinaan mini kompleks pendaratan ikan LKIM di Tanah Merah di Sandakan. Sehingga kini 48 buah rumah yang dibaik pulih siap sepenuhnya, manakala selebihnya 102 buah lagi akan dipercepat pembaikan bagi membolehkan nelayan menikmati kehidupan lebih sejahtera. Kebenaran bas ekspres untuk beroperasi dengan kapasiti penuh dan tanpa had masa mendapat reaksi positif dalam kalangan pengusaha bas tersebut. Kebenaran itu bukan sahaja menambah pendapatan pengusaha bas ekspres yang terjejas akibat penularan COVID-19, malah membolehkan semua perkhidmatan pengangkutan awam kembali beroperasi seperti sedia kala. Presiden Majlis Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah, Datuk Donald Hanapi berkata pihaknya akan terus memastikan para pengusaha mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Walaupun kami dibenarkan memuat 42 penumpang untuk satu bas yang kapasiti dia 42 penumpang, tetapi SOP itu perlu diambil perhatian. Maknanya penumpang-penumpang itu kena pakai pelitup muka, hand sanitizer, dan sebelum menaiki bas dia kena kita kesan suhu badan dia agar tidak melebihi paras yang tidak dibenarkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Datuk Donald berkata nama dan nombor telefon penumpang akan dicatat. Beliau juga berharap pihak kerajaan dapat memberikan bantuan seperti subsidi kepada pengusaha bas memandangkan jumlah penumpang semakin berkurangan sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana. Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA mula menerima ketibaan masuk penumpang dari luar negeri dan domestik apabila Kerajaan Persekutuan dan Negeri membenarkan perjalanan rentas negeri sebaik Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan. Mereka yang ditemui RTM berasa syukur apabila kerajaan membenarkan perjalanan rentas negeri pada masa sama wajib mematuhi SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sebelum ni memang ada arahan untuk swab kan, tapi selepas 10 Jun tak perlu swab lagi. Jadi lebih mudahlah perjalanan tu. Saya pun ada ke klinik tapi arahan terakhir klinik cakap tidak perlu swab lah. Mungkin sampai sini nanti arahan di Sarawak dalam 14 hari tu mungkin ada kena swab. Kalau ada gejala lah. Saya tidak buat swab test di Semenanjung sebab diorang cakap boleh buat di sini. So tadi diorang cek terus diorang tengok kalau saya ada apa-apa sakit gitu. Kalau tidak kami ada pilihan lah mau buat swab test atau tidak. Kalau tidak mau okey lah. Baru-baru ini MKN dan KKM membenarkan semula perjalanan rentas negeri tanpa perlu menjalani ujian swab di lapangan terbang sekiranya tidak bergejala. Bagaimanapun penumpang boleh memilih untuk membuat ujian swab di hospital berhampiran sebelum atau setiba di lokasi dituju. Pelanggan kedai gunting rambut dan salon kecantikan dijangka perlu membayar caj tambahan RM5 bagi tujuan pembelian dan penggunaan peralatan perlindungan peribadi PPE pakai buang di premis tersebut. Sehubungan itu, para pengusaha premis tersebut berharap agar pelanggan dapat memahami caj tambahan yang bakal dikenakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Tinjauan RTM di beberapa premis kedai gunting rambut sekitar Petagas dan Putatan mendapati rata-rata pengusaha kedai berkenaan mengamalkan prosedur operasi standard yang ketat bagi memastikan keselamatan pekerja dan pelanggan. Tukang gunting ditetapkan memakai pelindung muka, pelitup separuh muka, sarung tangan dan apron plastik. Manakala pelanggan dan pendandan diwajibkan untuk menggunakan pelitup separuh muka pada setiap masa apabila berada dalam premis. Buat masa sekarang ni kami terpaksa menaikkan harga sebab terpaksa banyak kos yang kami kena guna, macam plastik yang kami pakai buang, glove yang hairstylist pakai sekarang ni pun semua pakai buang, so kami terpaksa naikkan harga daripada harga biasa. Sambut dengan baik jugalah, tapi kadang ada customer yang tidak berapa tahu tentang harga SOP, tapi kami ada letak harga untuk price. So far okey lah, tidak ada masalah lah sebab kami pun tidak akan naik terlalu tinggi, hanya RM5 saja. Kira puas hati lah, tidak berapa banyak
untuk seorang kerana dorang pun sudah lama tidak buka kedai dorang untuk membuat perkhidmatan. So harga buat masa ni okeylah, boleh berpatutan lah. Operasi tamu mingguan Jalan Gaya Kota Kinabalu yang memasuki minggu ketiga semalam berjalan lancar mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Setakat ini 69 lot peniaga beroperasi di tamu mingguan Jalan Gaya Kota Kinabalu sejak dibenarkan beroperasi bermula 31 Mei lalu dengan kapasiti 120 pengunjung. Pengerusi Persatuan Penjajah-Penjajah Jalan Gaya Kota Kinabalu, Lee Chi Kong berkata, setiap pengunjung perlu memakai pelitup separuh muka dan menjalani saringan suhu badan terlebih dahulu. Suhu badan mencecah 37.5 darjah Celsius tidak dibenarkan berkunjung ke tamu mingguan tersebut. Pengunjung juga perlu mengisi beberapa butiran diri termasuk nombor telefon dan daerah asal bagi memudahkan perhubungan jika wujud gejala wabak berkenaan pada masa akan datang. Kami perlu catatkan nama mereka, suhu badan mereka dan juga telefon yang boleh dihubungi serta mereka datang dari daerah mana sebab tamu mingguan kaya ini dikunjungi oleh seluruh rakyat Sabah termasuk yang akan buka yang Sarawak sama Brunei juga mengunjungi tapak tamu persatuan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas memantau operasi tamu mingguan Jalan Gaya Kota Kinabalu. Setiap gerai dihadkan kepada 2 pengunjung sahaja bagi mengelak kesesakan berlaku. Tamu mingguan Jalan Gaya ini mula beroperasi pukul 6 pagi hingga 2 petang. Warga Bandaraya Kota Kinabalu mengambil peluang dengan kelonggaran yang diumumkan kerajaan melalui Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dengan membawa ahli keluarga ke pusat rekreasi, termasuklah di Pantai Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Tinjauan kru RTM di Pantai Tanjung Aru mendapati warga kota patuh kepada kehidupan norma baru dengan penjarakan ahli keluarga dengan pengunjung lain. Jumlah mereka yang berkunjung ke lokasi berkenaan juga jauh lebih rendah berbanding sebelum ini. Ia menjadikan Pantai Tanjung Aru kelihatan sunyi walaupun sektor pelancongan domestik telah dibuka bagi merancakkan semula ekonomi negara. Sebelum ini, Kerajaan Negeri Sabah membenarkan beberapa sektor termasuk sukan dan rekreasi dibuka secara berperingkat di bawah PKP bersyarat bermula 10 Mei lepas dan PKPP berkuat kuasa 10 Jun hingga 31 Ogos depan. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Mazrana Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.